Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wal khamisa asyara, bermula yang ke-15, ialah khabar as-sabru, ialah sabar. Jadi antara kesyarat atau antara kesempurnaan iman yang seterusnya yang dibahaskan di sini ialah sabar. Qala Abdullah Al-Maghawiri, telah berkatalah fa'il Abdullah Al-Magharibi, Al-Magharibi, Wiriyu. Abdu fa'il wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Al-Maghawiriyu sifat bagi abdu, ay al-mansubu ila al-maghawir, yang dinisbahkan kepada al-maghawir. Li Abil Hasan Al-Ishbili, telah berkata ni Al-Imam Abdullah Al-Mughawiri ni kepada Al-Maghawiri ni kepada Abil Hasan Al-Ishbili, kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ishbili, Al-Ashbuli. Ada yang baca Al-Ashbuli, ada baca Al-Ishbili. Nuskhah kita Al-Ishbili, nuskhah lain ada yang tulis Al-Ashbuli. Ada tobik tak? Tak ada. Tak ada, tak apa. Jadi dalam ta'liq tulis sebut wa fi tarikhil Islam ma nasuhu, dalam tarikhil Islam, kitab tarikhil Islam, bermula nasnya, nas kitab tu, nasma tu, Abul Hasan Al-Ishbili Al-Abidu, seorang yang kuat ibadat, orang abid, ahadul awliya'i, dan salah seorang daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia kata zakarahu Abu Abdullah Al-Abar fi tarikhihi, dia kata faqala zahidun abidun, dia orang yang zuhud, dia orang yang abid. Dia seorang yang zuhud, seorang yang abid, orang ibadat, orang zuhud, dan sebagainya, banyak tu. Tu puji-pujian lah. Kemudian dia kata ya Abul Hasani maqul qaul, wahai Abul Hasan, aba munada wa huwa mudhaf, al-Hasani mudhafun ilaih. Wahai Abul Hasan, amuruka bi khamsin wa anhaka an khamsin. Wa amuruka, menyuruh oleh aku akan dikau. Tu fa'il maf'ul. Bi khamsin, dengan 5 perkara, wa anhaka an khamsin, dan melarang ia oleh engkau, melarang ia oleh aku akan dikau, an khamsin, daripada 5 perkara. Bagus juga ni. Kita boleh ambil lah amal 5 perkara yang dia nak sebut ni, dia suruh ni, makna bukan dia yang suruh sungguh, mana syarak suruh lah, dia tolong khabar, dia tolong bagi tahu. Jadi 5 perkara kena jauh, 5 perkara kena buat.
amuruka bihtimali adzal khalqi. Yang pertamanya menyuruh oleh aku ataupun memerintahkan oleh aku akan dikau maf'ulun bih bihtimali adzal khalqi, dengan menanggung kesakitan makhluk. Bukan, menanggung sakit ataupun disakiti makhluk. Menanggung disakiti makhluk. Jadi kita kena tanggung apa yang orang lain, makhluk lain, manusia ke mana-mana yang beri sakit pada kita. Sakit hati ke, sakit apalah. Sakit hati ke apa ke, boleh. Ihtimal adzal khalqi. Sakit hati putus cinta ke. Sakit hati tak diterima orang ke. Itu semua ihtimal adzal khalqi. Menanggung disakiti makhluk. Pertama. Wa idkhali ataf kepada ihtimal. Wa idkhali rahati alal ikhwani. Dan memasukkan idkhala, adkhala yudkhilu idkhal masdar. Wa idkhali, dan memasukkan ar-rahati, keamanan, kenyamanan, keseronokan, kerehatan alal ikhwani, ke atas saudara-saudara. Ini sesuai dengan perintah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin tu dituntutlah, atau kama qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Yang seterusnya wa antakuna, takwil masdar jadi ataf kepada ihtimal. Wa antakuna udhunan. Wa antakuna udhunan. Dan adalah ia adalah engkau, takuna adalah engkau itu udhunan, telinga. Apa telinga? Yakni menggunakan telinga. Apa menggunakan telinga gitu ya? Menggunakan telinga ke arah yang sepatutnya. Gitu Wa alla takuna lisanan. Wa alla takuna lisanan, dan janganlah, wa alla takuna, dan tidak adalah ia engkau itu, khabar takun lisanan, lidah. Apa dia? Tadi suruh jadi udhun, telinga, iaitu apa? Banyak mendengar. Jangan jadi mulut, jangan jadi lidah, iaitu banyak cakap. Banyak cakap. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka berkata baik ataupun diam. Dalam bab, sebab lisan tu adalah dia dua anggota yang tidak bertulang yang binasa, yang membinasakan kita. Pertama lidah, dan yang kedua kemaluan. Dengan dua inilah banyak maksiat boleh berlaku. Wal a'yadzu billah. Wa an takuna ma'an nasi ala nafsika. Wa an takuna, dan jadilah engkau ma'an nasi, beserta manusia itu, ala nafsika, atas diri engkau, ala qudrati nafsika, atas kemampuan diri engkau. Yang ni apa dia? Jadi jadikan diri kita sendiri ni bermesra ataupun mesra, bergaul dengan sama manusia atas kadar kemampuan kita. Sebab itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul semuanya di kalangan lelaki. Semuanya di kalangan lelaki. Sebab apa kalangan lelaki? Kerana mereka akan bersama dengan masyarakat. Nak menerangkan wahyu Allah Ta'ala, maka dia tu mestilah lelaki. Kalau perempuan dia terbatas. Kalau perempuan dia terbatas nak bergaul dengan orang lelaki. Dia terbatas untuk bergaul dengan orang lelaki. Maka sebab itu tidak boleh. Sebab tu apa dia? Sebab tu tidak boleh. Laki dan perempuan tu di kalangan Rasul. Rasul tu di kalangan perempuan balik. Jadi kita tambah-tambah kita ni nanti orang yang belajar, orang yang lepas dah belajar, universiti akan masuklah medan masyarakat pula. Di situlah terbukti ataupun terujinya ilmu kita yang sebenarnya. Masuk dalam alam you, tak ada apalah kelompok kita saja. Di luar masyarakat sendiri, rumah sendiri, balik rumah masyarakat, maka kita akan tahulah ujian ilmu yang sebenar di situ. Kalau kita jahil habis, tak boleh nak urus. Tidak boleh nak menyelesaikan masyarakat punya masalah. Kalau jahil, keluar-keluar jahil, kosong, masuk kosong, keluar kosong. Sebab tak mengaji. Habis.
Tak boleh jadi apa. Tu Habis wa antakuna wa anhaka dan melarang oleh aku akan dikau an muasyaratin nisa'i daripada bergaul dengan perempuan. Tengok. Bagus bergaul dengan perempuan aku larang. Tu dalam ta'liq hasyiah tu ataupun ta'liq dia lah. Ai mukhalatatihinna, iaitu bercampur gaul dengan wanita. Bercampur gaul dengan wanita. Jadi bercampur gaul dengan wanita tu sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab bila dia tu ada perempuan ajnabi, ada samun minal iblis, ada racun anak panah iblis ada. Jadi kita pun akan tengok tempat-tempat yang dia tu tak pasang kita tengok. Tu. Boleh nak tengok tak boleh. Hukum dia haram. Walaupun tak berhajat sekalipun. Kecuali dia tu nak tunang ke, nak khitbah, nak nikah dengan dia dengan syarat-syaratnya yang kita sudah bincang dalam Kashfun Niqab. Dengan sekira-kira kalaulah aku request kepada perempuan tu, propose kepada perempuan tu, dia terima, ada keyakinan begitu, ada zan begitu, maka bolehlah tengok. Untuk dia tu targhib diri dia menikah dengan perempuan tu. Kalau tak boleh tengok. Bukan mesti muka, bahkan tempat yang tertutup sekalipun tak boleh tengok. Lagi apa dia lagi? Iaitu lagi adalah perkataan iaitu samun juga, walafzuha samun. Iaitu ada juga racun. Iaitu dengan dengar suara dia yang lunak tu, menyebabkan kita rasa seronok, nikmati suara dia. Sebab itu kalau kitab Syekh Hasyiah Al-Bijirmi, Syekh Sulaiman yang kitab Hasyiah Al-Bijirmi sebut apa? Bila orang lelaki ketuk pintu, kita nak jawab tu guna suara buruk. Sehingga akan buruk tu lagu mana ditaswirkan tutup mulut cakap. Dia tutup mulut sambil bercakap. Bukan suara asal lah. Suara macam suara robot. Tak tu. Untuk suami saja lafaz dia tu. Lafaz goda apa semua tu. Kita dah baca kitab-kitab berkaitan dengan ilmu persetubuhan yang besar-besar kitab Arab tu. Dia kata apa? Antara salah satu ciri perempuan yang baik ialah, ini lebih ekstrim sikit minta maaf banyak ciri-ciri perempuan yang salihah, isteri dia yang salihah, pertamanya ialah dia tinggalkan malunya. Dia tinggalkan apa? Malunya. Ditinggalkan malu dalam kitab, dalam para ulama sebut bila seorang itu bersuami maka hilang dia 9. Okay? Ulama bilang 9 malu perempuan, 9 kali ganda. Bila dia menikah dengan lelaki dia akan hilang 3 daripada 9 tu. Bila dia ada anak dia akan hilang 3 daripada 9 tu. Jadi 6 daripada 9 tu hilang. Bila dia berhiang untuk suami dia, hilang semua malu dia. Hilang semua malu dia. Tu salah satu ciri hilang malu pada suami. Supaya apa? Supaya untuk targhib syahwat suami je. Tu ya. Yang keduanya, ni jahat sikit ni. Kalau kita bahasa kita lah, kita terjemah bahasa kitanya ialah tak senonoh ketika jima. Tak senonoh ketika jima. Maknanya apa? Dia buat satu benda yang gila-gila lah dalam jima tu sehingga akan membangkitkan syahwat suami dia. Itu perempuan yang baik. Sehingga akan disebut seorang qadi. Bukan bodoh-bodoh, qadi. Seorang qadi yang menikah seorang perempuan, mana seorang perempuan tu pertama kali bersetubuh dengan dia tu, dia ada bunyi mendesah contohnya. Tiba-tiba qadi tu kata, nampak pelik mendesah ni, diam. Dia suruh diam. Diam perempuan tu. Bila diam pula, syahwat tak bangkit mana? Tak berasa mana? Maka dia suruh buat semula seperti mana hak tamu. Tu disebut dalam kitab tu. Tu Bukan main-main tu. Jadi kalau kita mu'asyaratun nisa al-ajnabiyah, boleh hati kita tengok dia dengan pandangan syahwat, boleh jadi dalam keadaan kita tak target pun nak nikah dengan dia. Dalam keadaan kita tak target pun untuk meminang dia dan sebagainya. Jadi pertandingan-pertandingan tertentu yang ada menyebabkan lelaki boleh tengok perempuan boleh tengok lelaki, eloklah. Sebab tu kalau Uniza tu, satu persatuan tu, tak payahlah buat pertandingan pelik-pelik. Lagi perempuan tengok belakang. Awaklah bengong sangat. Tu.
Tak payah. Kalau nak buat pertandingan asing, laki-laki saja, perempuan-perempuan saja. Ni kadang lecturer pun join the club nak buat lagu mana. Maksud? Jadi betul lah kau belajar, betul kot dia cakap ni. Betul kot cara gini. Habis. Dulu mana ada gitu, ada gitu. Tandingan dulu asing-asing. Ni dah asing dah, pirakam pula. Pula dah. Dah asing pirakam pula. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Pirakam pula. Sama. Dia nak berlaku supaya tidak berlakunya mu'asyaratun nisa'. Zaman kita kelas dulu, kita sama-sama kawan lah. Menghidupkan bi'ah, laki duduk belakang, laki duduk depan, perempuan duduk belakang. Hatta dalam kelas. Hatta di KU sekalipun. Di KU, belah belakang tu, laki perempuan saja, belah depan tu, laki saja. Laki kena masuk belah bawah, perempuan masuk belah atas, masuk ke di KU tu. Sekarang tepi-tepi. Perempuan tepi, laki tepi. Mu tengok aku tengok mu. Habis cerita. Dia nampak benda tu lekeh. Nampak macam, alah, bukan ada syahwat pun. Kan salah syahwat pada. Masalahnya tak dibenarkan syarak. Imam Nawawi yang kita ambil pandangan Imam Nawawi tu. Tak berasa syahwat. Kau tengok puang. Puang macam-macam. Ada yang tudung biru, tudung merah. Ada yang make-up merah, make-up kuning. Macam-macam dalam muka dia tu. Yang pakai burda akan diqab pula, mata bulu warna oren lah, warna merah macam-macam. Dia tak reti jaga, kita pun tak reti jaga juga. Bagus. Pertandingan toh pelik-pelik. Toh apa-apa lah pertandingannya. Buatlah pertandingan elok, laki-laki saja, perempuan-perempuan saja. Selesai masalah. Wa hubbid dunya, dan mencintai akan dunia. Ni bahas tasawuf panjang lah. Syekh Qadir Mandili. Hubbud dunia, hubbul jah. Apa itu dunia, kata Syekh Qadir Mandili, iaitu sesuatu yang mana tidak memberi manfaat di selepas mati. Itu dunia. Sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas mati, sama ada perbuatan, perkataan, itu dunia. Sesuatu yang beri manfaat selepas mati, sama ada perkataan atau perbuatan, itu akhirat. Walaupun dia berada di atas dunia. Contohnya belajar. Dia tu walaupun atas dunia, tapi memberi manfaat selepas mati. Memberi pahala, memberikan redha Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala dan sebagainya. Wa hubbir riyasati, dan menyukai kepimpinan. Suka jadi pemimpin, suka jadi orang atasan. Tu. Suka jadi orang atasan. Tapi kalau andai kata ar-riyasah, kepimpinan itu dipimpin oleh orang tak betul, kita kena gila. Kita kena gila kalau kita ada kelayakan. Janganlah buat tawaduk lebih kurang. Cuma tidak boleh ada sifat nak kerja jadi pemimpin. Itu tak boleh. Wa 'anid da'wa. Mana dia tu? Wa 'anid da'wa, dan juga wa 'anid da'wa Okey, an tu ataf kepada anhaka lah. Wa anhaka 'anid da'wah, begitu. Dan melarang oleh aku akan dikau itu daripada dakwa, yakni menjadi orang yang mendakwa, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak betul. Situlah kita takdir. Mengaku sesuatu. Tu. Tengok dia punya apa nama tu, bawah tu. Wa da'wa ka da'wa fil ilmi. Mendakwa dia tu dalam ilmu. Dia tu reti sekian padahal jahil. Wal Quran, dan Quran dia reti baca Quran, dia reti mengajar Quran padahal tak pernah mengaji pun Quran. Dan salah baca Quran dia. Wan nisabi wan nasab, dan juga mendakwa nasab aku keturunan Nabi. Apa-apalah dakwaan. Wal ibadat, dan ibadat dan sebagainya. Apa-apa jenis dakwaan yang tak ada pun atas dia tu. Waftikharan. Apa tadi? Zahwan waftikharan, kerana dia itu nak bangga-bangga diri. Bi ghairi haqqin, tanpa yang sebenar. Wala daruratin, dan tak ada darurat apa pun. Wa huwa minal kabair, dan dia tu sebahagian daripada dosa besar. Mendakwa-dakwa dia ni reti Quran, dia ni nasab sekian-sekian, nasab Nabi SAW lah. Dia tu ada dakwah, ada ilmu lah. Padahal tak ada pun. Dan dakwaan tersebut semata-mata untuk banggakan diri. Bukannya kerana darurah, bukannya ada hak sesuatu yang perlu diberitahu dakwaan dia itu. Maka dia itu sebahagian daripada dosa besar. Tu
Tu dia kata. Ni. Wa qala Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki. Ahmad Zarruq kata fi wasayahu. Dalam kitab wasayanya, manasuhu bermula nasnya, nas kitab itu ialah wa iyyakum, jaga-jagalah, jauhilah oleh engkau wa da'wa, akan dakwah. Wa iyyakum biasanya akan terjemah dan akan diri kalian tu dan dakwah. Mana jauhkanlah, jaga-jagalah kalian daripada mendakwa. Fil ilmi, dalam ilmu, mendakwa dalam ilmu, aku ni alim. Au yaqulu ahadukum ana alimun, ataupun berkata oleh salah seorang daripada kamu, aku orang alim. Aku ni orang alim. Jangan mendakwa. Tapi mendakwa yang tak sebenar lah ni. Tapi kalau dengan sebab kita tak mengaku alim menyebabkan orang rujuk pada orang jahil, orang rujuk pada orang silap, kena mengaku lah juga. Tu ada hak, tu ada apa ni? Ada hajat. Ada kedaruratan. Wa ana khairu minka, dan aku lebih baik pada engkau. Tu dakwah. Wa ana qari'un, dan aku ni orang yang reti baca Quran. Qari ni satu istilah bagi orang yang reti qiraat. Fa innahu qad halaka bihadhihi al-kalimatin thalathah. Panjang tu. Dia kata fa innahu qad halaka bihadhihi al-kalimati thalathatun. Maka sesungguhnya telah celakalah dengan sebab kalimah ini 3 perkara. 3 orang. 3 orang, rujuk pada 3 orang. Fa innahu qad halaka bihadhihi al-kalimah thalathatun. Ada 3 orang yang celaka dengan sebab kalimah-kalimah ni. Awwalu man qalaha iblis. Iaitu awal-awal pertamanya ialah iblis. Panjang. Lepas tu wathani Fir'aun. Fir'aun al-khasis. Iblis al-la'in. Iblis yang dilaknatkan. Fir'aun al-khasis. Fir'aun yang khasis ni makna lekeh. Yang lekeh. Yang ketiga Qarun. 3 orang. 3 orang ni. Aku ni lebih baik pada dia. Aku ni lebih alim daripada dia. Aku ni lebih hebat daripada dia. Dakwah-dakwah yang tidak ada darurah, tidak ada sebarang hak untuk dakwah, dia pergi dakwah. Hukum dia haram. Wa anil-irtiyabi fi rijalillahi ta'ala. Rijalillah. Dan aku melarang engkau daripada mengumpat pada rijalillah. Rijalillah ay awliyaillah. Awliyaillah tu min ahli ilmi, dalam kitab bawah sebut. Wali-wali Allah Ta'ala daripada ahli ilmu. Kerana orang yang mengumpat orang alim tak ada khilaf, dosa besar. Orang yang mengumpat bukan orang alim, orang awam saja, khilaf. Ada yang kata dosa besar, ada yang kata dosa kecil. Wa hamalatil Qur'ani, dan juga wali Allah Ta'ala itu orang yang bawa Quran, iaitu orang hafal Quran. Mengumpat orang hafal Quran, dosa besar. Mengumpat orang yang ahli ilm, dosa besar. Wa ahlil karamati, dan orang yang punya karamah perkara luar biasa yang Allah Ta'ala beri, yang dipanggil sebagai wali juga orang tu dosa besar. Ni bagus ni, kita baca sikit. Wa qala Syekh Zainuddin Al-Malibari. Telah berkata oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Tanbihun. Ini satu peringatan. Innal ghibata haramun ijma'an. Sesungguhnya mengumpat tu haram ijma'. Tak ada khilaf kata tidak haram. Bal qala kathiruna, bahkan berkatalah oleh kebanyakan ulama, innal ghibah kabiratun. Sesungguhnya mengumpat tu dosa besar. Kebanyakannya. Maknanya ada sebahagian pendapat ulama yang katakan dosa kecil. Wa qad naqala al-Qurtubi, dan telah bernukilkan oleh Imam Qurtubi al-Mufassiru, yang merupakan ulama mufassir, wa ghairul Qurtubi, dan selain Qurtubi, al-ijma'a, akan ijma', ala annaha, atas bahawasanya ghibah itu minal kabairi, daripada dosa-dosa besar, lima fiha, kerana padanya pada ghibah itu minal wa'id syadidi, daripada janji buruk yang sangat dahsyat, itu neraka lah. Lakin hamalahu, tetapi menanggung akan dia, akan dosa ghibah tu dosa besar, ba'duhum, oleh sebagian ulama, ala ghibati ahli ilmi wa hamalatil Quran, atas mengumpat ahli ilmu dan juga mengumpat orang yang hafal Quran. Situ baru dosa besar, sebagian ulama kata. Bahkan sebagian ulama lain kata, dah orang awam ke, hamalatul Quran ke, ahli ilm ke, dosa belaka. Besar belaka.
Wa kadza istima'uha, dan begitu juga mengumpat itu sama macam orang yang mendengar umpatan. Dia tak mengumpat, dia dengar. Dengar umpatan tu. Sama juga dapat dosa. Begitu juga wasukutu 'alaiha 'alal ghibah, dan diam atas ghibah itu ma'al qudrati 'ala daf'il ghibah. Keadaan dia mampu untuk menolak ghibah tu. Dia belah ke, dia pergi tempat lain ke, dia potong lain cakap benda lain ke, dia mampu tapi tak buat. Itu pun masuk dalam kategori mengumpat. Intaha irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Itu nama kitab pengarang Sahih Fathul Mu'in, iaitu Syekh Malibari. Kitab ni tebal lah, kita pun tak baca lagi kitab ni. Mungkinlah akan datang insya-Allah taala kita bacalah dalam sahah kita ni. Jadi 4 perkara yang dilarang: mu'asyaratun nisa, hubbid dunya, hubbir riyasah, dan juga dakwah dan ightiyab. Kata 4, 5. Betul lah 5. Okey, jadi mu'asyaratun nisa, bergaul dengan orang perempuan, hubbud dunya, cinta dunia, hubbur riyasah, cinta kepimpinan, wa'anid dakwi macam-macam, tanpa hak, tanpa darurah, dan juga mengumpat orang yang besar di sisi Allah, orang yang ada kedudukan di sisi Allah, wali-wali Allah, ahli ilm, dan juga penuntut ilmu, dan juga orang menghafal Quran. Wal'iyadzubillah. Walis-sabirina hamdun yakhussuhum, dan bagi orang-orang yang sabar. Ni nak masuk sini syahidnya. Walis-sabirina ta'alluq satu mazhub khabar muqaddam, lis-sabirina jar majrur, hamdun mubtada muakhar. Ialah satu pujian sifat yakhussuhum, yang tertentu ia pujian itu akan mereka itu orang yang sabar. Ini orang yang sabar ada pujian yang khusus, bukan pujian yang yang berkongsi dengan pujian yang lain. Contoh wahwa, dan bermula dia mana tadi? Bermula dia hamdun yakhussuhum tu. Pujian yang mengkhususkan pada mereka tu ialah alhamdulillahi ala kulli halin. Bermula puji itu bagi Allah ala kulli halin, atas setiap keadaan. Setiap keadaan, sama ada baik ke buruk ke, dia dapat tanggung belaka. Itu sabar. Alhamdulillahi ala kulli halin. Itu pujian yang khusus bagi orang yang sabar. Walisyakirina hamdun yakhussuhum, dan bagi orang-orang bersyukur, ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam, lisyakirina jar majrur, hamdun mubtada muakhar, yakhussuhum jumlah tu sifat bagi hamdun. Yang mengkhususkan, yang khusus ia hamdun, puji itu akan mereka itu orang syakirin, wahwa, dan bermula dia hamdun tadi, pujian tadi ialah alhamdulillahil mun'imil mutafaddili. Bermula puji itu bagi Allah Ta'ala, al-mun'imi, yang maha memberi pemberian, al-mutafaddili, yang maha memberikan kurniaan. Tu pujian yang khusus untuk lisyakirin, bagi orang yang bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi, contohlah kita ada benda-benda yang tak baik. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ada benda yang baik, alhamdulillahil mun'imil mutafaddil, ataupun alhamdulillahilladzi tatimmus salihat. Boleh juga. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmus salihat. Boleh juga. Macam-macamlah. Habis. Wasadisa asyara, dan bermula yang ke-16, ar-ridha bil qada'i. Khabar. Redha dengan qada. Wajib i'tiqad qada qadar itu beriman, tu akidah lah. Kesempurnaannya redha, baik ke buruk semua daripada Allah. Wa fil hadits alladhi rawahu al-Bazzar, dalam hadis, al-hadithi jar majrur, alladhi sifat, rawahu sillah, hu maf'ulun bih, al-Bazzaru fa'il. Hadis yang meriwayatkan dia akan hadis tu oleh fa'il al-Bazzar. Dia kata gini, khamsun minal imani man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lah. Khamsun, bermula 5 perkara. Khamsun kainun, jadi mubtada, kerana ada musawwir, ada benda yang mengharuskan dia jadi mubtada walaupun nakirah. Itu kita takdir sifat. Khamsun kainun. 5 perkara yang adalah 5 perkara tu minal imani, daripada iman. Min apa tu? Khamsun minal imani man lam yakun fihi syai'un. Bermula 5 perkara daripada iman itu ialah orang yang lam yakun. Man tu khabar lah. Man lam yakun, orang yang tidak sama sekali adalah ia. Ia man tu, bukan.
adalah fihi padanya pada man tu syai'un. Itu isim yakun muakhar. Fihi ta'alluq satu mahzuf, khabar yakun muqaddam. 5 benda daripada iman. Bermula 5 perkara daripada iman itu ialah khabar, orang yang tidak sama sekali padanya pada orang itu sesuatu, min hunna daripada 5, khamsun. Fala imanalah, maka tidak ada iman baginya. Jumlah tu khabar. Man tu man syartiyah, fala tu fa jawab. Fala imana isim la linafil jinsi, ta'alluq satu mahzuf, khabar la linafil jinsi, takdiruhu thabitun, lahu baginya. Lahu baginya bagi man. Maka tidak ada iman baginya. Tidak ada iman baginya, makna tidak ada kesempurnaan iman baginya. At-taslimu li amrillahi ta'ala, turut patuh bagi perintah Allah Ta'ala. Salamna, kami terima habis. Menerima segala urusan, segala arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dipanggil bukan suruhan Allah. At-taslimu li amrillah, iaitu menyerah diri, salama yusallimu taslim, menyerah diri kepada urusan Allah. Apa yang Allah tetap, kita serah bulat-bulat. Kita patuh, kita terima bulat-bulat. Waridha biqada'illahi, ataf kepada taslim dan meredai pada qada Allah Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattafwidu ilallahi, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattawakkulu 'ala Allahi, dan bertawakkallah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia sebut dalam ta'liq muka surat sebelah tu, at-taslimu li amrillah fima umira bihi, ataupun fima amara bihi, pada barang yang amara ni boleh berlaku, ni suruh boleh, tetap boleh. Amara sini suruh lah. Amara bihi, barang yang menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan barang. Mana kita serah, kita terima apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala tentukan. Wa ridha bi qada'illah fima qadarahu, dan juga beredha dengan qada Allah Ta'ala pada perkara yang dia telah tentukan. Dia telah tentukan iradat dia. Habis. Wa tawakkulu 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was sabru 'inda sadamatil ula. Ini kunci dia ni. Dan bersabar 'inda sadamatil ula, ketika 'inda sadamatil ula, bersabar ketika musibah yang pertama. Mana? Terkena hak pertama tu, pak dia sabar, dia tidak merungut. Tu dia tulis wahya, dan bermula dia sadamatul ula tu halatu faj'atil musibati wa batida'u wuqu'iha, iaitu keadaan tiba-tiba mari musibah secara tiba-tiba, dan dia tu pada permulaan berlakunya musibah. Dia sabar dah, baru dia panggil sabar. Kalau tak, dia tak panggil sabar. Lepas pada tu baru sabar, tak jadi sabar lah. Ini bayar. As-sabru 'inda sadamatil ula. Kena tu pak dia sabar dulu. Dia tak merungut apa. Kenapa dia sabar tu hasil pada mana? Hasil pada redha dengan qada Allah Ta'ala, boleh sabar. Dia punya sabar lah. Dia punya sabar lah. Dia nak bagi tahu, dia nak confess, dia nak bagi tahu perempuan tu aku suka dia, aku nak nikah dengan dia, nak jadikan isteri. Tiba-tiba tolak. Tiba-tiba tolak, dia pun sabar lah. Tak ada kata apa. Relax lah. Tak ada apa. Sebab apa? Dah ketentuan Allah Ta'ala gitu dah. Sejak azali memang aku bukan jodoh dia. Habis lesar kat lah. Tak payah nak merungut ke apa ke. Akan datang lebih baik. Itu ya, selesai. Kita pun tak sakit hati. Kita pun kurang stres. Tak ada stres apa. Tak dapat, sudah. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, sudah. Tak dapat, alhamdulillah. Dapat pun, alhamdulillah. Lesai. Kita pun tak rugi apa, dia pun tak rugi apa. Lesai masalah. Habis. Wassabi'a asyara al-wafa'u bil'uqud. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.